Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dah ada boleh masuk. Boleh tolong sebarkan juga pautan ni. Jadi sebelum kita mulakan, suara clear ke? Kalau clear, tap up sikit ke ataupun boleh komen sikit. Nanti tak naklah di tengah bual bicara kita ada masalah technical audio pula. Macam mana frame Facebook buatan sendiri tu, alhamdulillah, cuba-cuba design, dapatlah kita buat naik untuk nanti insyaAllah kita akan ejah lagi. Nampak kecil pula bila kita melintang ni. Baik, insyaAllah tak lama, 30 minit saja. Jadi kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji, hajah-hajah, alim alamah, tuan-tuan guru sekalian, kita ambil mood balik, semangat untuk kita buat FB Live, insyaAllah. Baik, malam ni malam terakhir dah ni. Besok dah 10 hari bulan kita akan mula PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ke ada yang malam ni dah tunggu kat sempadan negeri-negeri dah, nak rentas 12, 1 pagi terus rentas. Okey, baik. Muhammad Tahir, clear daripada Sabah. Baik, kita mulakan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesir clear. Jauh tu, beribu kilometer daripada sini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi kita akan bermula malam ni setiap minggu hari Selasa, 9 suku ataupun lebih kurang 9 suku. Jika ada perubahan kita akan maklumkan. Bual bicara secara bersiri. Dan untuk yang awal ni kita akan cuba habiskan satu buku yang saya tulis dan diterbitkan bersama dengan syarikat Karya Bestari. Ini buku dia. 20 tip usia muda berpahala, Muhammad Zuhaili. Itu saya tulis. Karya Bestari, syarikat buku Karya Bestari. Yang mana buku ni dah lama jugalah ditulis. 2016 dia punya cetakan yang pertama. Jadi dalam buku ni kita nak sembang santai. Kita tak buat secara pengajian berkitab macam sebelum ni. Kalau sahabat-sahabat semua boleh tengok senarai-senarai yang ada saya kongsikan di Facebook, di WhatsApp, senarai-senarai pengajian berkitab sepanjang PKP bermula daripada 18 Mac hari itu. Ada 3 kitab berjaya kita khatamkan secara pembacaan. Yang pertama 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua Ayyuhal Walad. Dan yang ketiganya adalah Bidayatul Hidayah. Ayyuhal Walad dan juga kitab Bidayatul Hidayah adalah karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita namakan bual bicara ni sebab saya tak nak baca satu-satu ataupun syarah sebagaimana pengajian kitab sebelum daripada ni. Cuma kita nak bincang berdasarkan kepada tajuk-tajuk dan juga subtajuk-subtajuk yang ada. Kita buat secara santai sikit dan lebih kepada, walaupun tajuk dia usia muda berpahala, bukan hanya untuk orang muda sahaja yang nak pahala, orang tua pun nak pahala. Yang masih lagi bawah daripada muda, remaja atau belia pun boleh masuk sekali untuk kita bincangkan. Baik. Kenapa usia muda berpahala? Kerana kita sebagaimana kita tahulah, generasi muda ni generasi yang merupakan aset bagi sesebuah negara, bahkan sesebuah ummah. Bahkan Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna pun ada satu kalam dia yang cukup masyhur, Ar-Risalah ila Syabab. Tanjahul fikratu idza qawiyal imanu biha. Ya syabab, dia mulakan, wahai pemuda, tanjahul fikratu, berjayanya sesebuah fikrah, pemikiran, perjuangan itu, idza qawiyal imanu biha, apabila kuatnya keyakinan, wa tawaffarat ikhlasu fi sabiliha,
apabila benarlah, sempurnalah kejujuran, keikhlasan. Wa wajada al-isti'dad, lepas tu wazdadatul hamasatulah, dan ada semangat, berkobar-kobar. Wa wajada al-isti'dad allati tahmilu ala tadhiyah wal amal li tahqiqiha, dan adanya gerak kerja dan juga sanggupnya berkorban bagi nak menjayakan cita-cita tersebut. Ini 4 ciri yang ada khusus kepada golongan pemuda ni lah. Dalam Islam kita tengok, yang tip yang pertama kita sentuh adalah berkenaan dengan bernilainya usia muda ni. Bernilainya usia muda, kerana di saat usia muda ni kita ada kekuatan yang lebih, kita ada tenaga yang lebih, ada semangat yang lebih. Dan di sinilah kita boleh lihat bagaimana tenaga-tenaga muda inilah juga pada awal era dakwah Nabi SAW di Mekah banyak membantu Nabi, sehingga kan kata-kata yang masyhur yang biasa kita dengar, khalafani asyuyukh wa halafani asyabab. Nabi sebut orang-orang tua yang di Mekah ketika itu umumnya, bukan semua, berlawan dengan Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain lagi lah. Sedangkan yang banyak bantu Nabi SAW adalah kalangan orang-orang muda, sahabat-sahabat Nabi, umumnya daripada orang-orang muda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar dan sebagainya, Osman Ali Affan, Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah dan seumpamanya lah. Jadi ini adalah perkara yang kita panggil usia muda ni. Bernilainya usia muda ni kerana dia juga menjadi salah satu golongan yang khusus yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat perlindungan naungan arash Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan, perlindungan daripada sesiapa pun. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan ni. Yang pertama sekali al-imamu adilun, pemerintah, pemimpin yang adil. Dan di antara 7 itu iaitulah syabun, dan pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang mereka ni membesar, dewasa, menggunakan waktu hidup di itu adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini hebat. Sebab itu usia muda ni jangan disia-siakan. Yang mana kita boleh lihat golongan muda ni lah dalam zaman sekarang ni cukup penting, dengan teknologi, media massa dan dengan kreativiti, yang mana mempelbagaikan lagi uslub dan wasilah dalam kita nak menyampaikan sesuatu. Konten-konten dia yang lebih catchy, yang menarik perhatian, dan juga kita panggil dari sudut gerak kerja yang lebih kita yang lebih capaiannya lebih luas, walaupun hanya dari sudut kita bercakap dalam talian saja, kan. Kadang-kadang kita ceramah di masjid, ialah kita ustaz-ustaz biasa ni, ustaz-ustaz kampung ni kan, adalah 20 orang, ataupun kadang-kadang kurang 20 orang, ada masa lebih sikit 20 orang contohlah kan. Tapi bila kita buat live, walaupun waktu yang sedang melihat secara langsung semasa itu tidaklah berapa ramai, adalah, tetapi benda tadi dirakam dan boleh diulang-ulang, dan bila kita tengok capaian reach-nya itu lebih banyak daripada yang di masjid kadang-kadang. Jadi itu kita sebut orang muda ni dia punya gerak kerjanya sampai capaian dengan menerusi teknologi semasa ni cukup hebat. Cukup hebat. Maka gunakan usia ketika ini untuk kita menggerakkan kerja-kerja Islam tadi. Baik. Dan usia muda juga disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW sebagai satu tempoh yang mesti kita rebut. Maksud rebut di sini, jangan dibiarkan berlalu begitu saja kosong, lalai, tanpa manfaat. Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum datangnya waktu kamu tua, uzur.
Waktu muda ni lah, alhamdulillah, dengan tenaga yang banyak, kesihatan yang kena jaga kesihatan. Enggak ni, sekarang ni orang muda ni banyak sakit ni. Tak jaga makan salah satunya. Boleh sembahyang berdiri. Nanti dah tua, uzur, diuji oleh Allah dengan kudrat yang kurang, kesakitan pada otot-otot dan seumpamanya, sembahyang tak mampu nak berdiri lama. Maka kurang dah pahala situ. Kan? Orang muda, tenaganya kuat. Boleh bantu orang lain. Bantu orang buat kerja. Boleh. Apa lagi umpamanya kita sebut. Kalau dalam pilihan raya, nak panjat tiang, nak panjat pokok-pokok, nak gantung bendera sebagai syiar dalam medan pertempuran politik, gelanggang demokrasi, maka ini juga tenaga orang muda khususnya. Di samping ada juga kalangan orang yang veteran yang masih lagi gagah, tapi umumnya rata-ratanya orang muda. Sebab itu gunakan apa sahaja yang kita sebutkan. Dan Imam Ghazali pesan di dalam nasihat dia kepada anak murid dia menerusi risalah dan dibukukan, iaitulah ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta. Imam Ghazali pesan supaya jangan nanti selepas umur 40 tahun, atas lanjut daripada 40 tahun, waktu itu masih lagi kita masih banyak buat perkara-perkara jahat. Jangan. Jadi waktu muda ni waktu yang paling getir, yang paling penting dalam pembentukan syakhsiah seseorang tersebut. Dari sudut kematangan emosinya, dari sudut kita panggil kewarasan dalam melakukan pertimbangan sesuatu perkara. Sebab itu orang muda walaupun dia aset yang penting, walaupun dia memiliki semangat dia berkobar-kobar, tapi ini yang dipanggil hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Dia kena dipimpin oleh kemahiran, kematangan, pengalaman, hikmah orang-orang yang lebih dewasa daripada dia. Perjuangan Islam ni dia mesti dipimpin oleh kalangan orang-orang yang veteran, pengalaman, kemahiran yang ada. Di samping kena ada semangat anak-anak muda, orang-orang muda ni. Usia muda adalah salah satu nikmat yang akan disoal oleh Allah. Sebab itu hati-hati. Hati-hati. Usia muda ni akhir sekali nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la tazulu qadaman ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Di hari kiamat, dua kaki anak Adam ni, hamba ni, tak akan berganjak beralih sehinggalah ditanya tentang 4 perkara. Salah satu yang ditanyanya adalah berkenaan dengan waktu usia muda. Buat apa? Kan? Waktu usia muda ni kita ambil peluang tak dalam nak menambahkan ilmu, memperelokkan bacaan Al-Quranil Karim, melaksanakan ibadah-ibadah, terlibat dalam kerja-kerja dakwah dan seumpamanya. Dan waktu muda ni takut bimbang-bimbang. Waktu muda ni banyak dihabiskan. Sebab itu kita nak yang suatu bila sebut 20 tip usia muda yang berpahala, pertama, jadikan usia muda tu usia muda yang sangat bernilai. Jangan dihabiskan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, yang merosakkan dari sudut sosial kita. Kadang-kadang zaman sekarang ni sangat mencabar. Walaupun kemudahan tadi itu terbentang luas, namun dalam masa yang sama jalan dalam cabaran ujian kita ni ditarik ke jalan kebinasaan, kerosakan ni pun sangat dahsyat. Media sosial alat, namun siapa yang menggunakan dia untuk ke jalan Allah, maka dia akan beroleh pahala. Namun kalau digunakan kepada jalan untuk kemungkaran, maka dia akan dapat dosa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan pada awal penciptaan manusia ni, jiwa dia tadi tu secara fitrah dia, jiwa dia tadi tu telah diberikan suatu petunjuk kepada perkara mencari perkara-perkara yang baik. Dalam surah Asy-Syams Allah Taala sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sadaqallahul azim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaannya. Allah Ta'ala sumpah. Menunjukkan bila Allah Ta'ala sumpah ke atas suatu makhluk ciptaan dia itu, perkara itu besar, penting dan mesti diberikan perhatian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah diilhamkan, dikurniakan ilham pada jiwa itu. Mana satu jalan yang fujur, yang tak elok. Mana satu jalan yang ketakwaan. Maka berjayalah, sesungguhnya berjayalah mereka yang menyucikan jiwa. Dan rugilah bagi mereka yang mengotori jiwa tersebut. Jadi dah ada dah. Sebab itu, bila kita buat baik, asasnya hati yang masih lagi elok, masih lagi hidup, dia akan merasai tenang. Contoh, kita nak buat baik, baca Quran. Ada rasa gelisah. Nak buka mushaf, bimbang kalau aku buka mushaf nanti orang datang, orang belasah aku. Ada rasa bimbang? Tak ada. Tapi kalau kita nak mencuri, kalau kantoi ni, naya kita ni. Dah malu, kena tangkap, hukuman sakit, seumpamanya kesan hitam daripada tu. Kan? Jadi hati itu sudah merasai resah. Sebab itu Nabi SAW pun ada sebut dalam satu hadis. Al-birru ma itma'annat ilaihin nafsu wal ithmu ma haka fis sadri wa taraddada fil qalbi. Kebaikan itu benda yang menenangkan hati. Buat baik ni tenang hati. Tapi jangan sampai tenang tu sampai boleh tidur pula. Baca Quran tu tenang sungguh. Tertidur. Baru 3 ayat dibaca 5 kali nguak. Dah. Dengar khutbah. Baru khutbah pertama tak khatib kata amma ba'. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dah tidur. Tidur, tunduk kepala tidur. Bangkit bila? Ibadallah. Khutbah yang kedua nak penutup dah tu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'. Dia pun lah angkat. Ke dah lupa dah. Lama dah tak solat Jumaat. Kan? Tak apa, sabar insya-Allah. Nah, kita serahkan kebijaksanaan kepada para mufti kita, alim ulama kita dalam hal-hal berkaitan dengan SOP. Solat berjemaah serta solat Jumaat di masjid-masjid. InsyaAllah. Tak lama dah. Kekal patuh kepada SOP yang diberikan untuk kita memutuskan rantaian penularan COVID-19 ni. Ini kita dah bincang panjang dah. Bab berkaitan dengan COVID-19 boleh cari dekat YouTube Suhaili Saiman. Ada 36 tentang tazkirah PKP dan COVID. Kalau penulisan boleh tengok dekat Facebook ataupun page Abejo Saiman, Facebook dan page yang sama, tapi Facebook ni banyak macam-macam. Kalau page ni memang bersifat ilmiah saja, Abejo Saiman, ada kita senaraikan sebanyak 21 tajuk khusus berkaitan COVID dan PKP ni. Jadi jangan sampai tenang sampai tidur, itu tak. Tenang ni sampai tahap kita rasa seronok. Di tarbiyah hati kita rasa seronok buat ibadah. Dah mula-mula bila kita buat ibadah tu kita rasa bebanan, tapi tak nak kita kena buat. Terutamanya benda-benda yang wajib, kerana bila kita tinggal benda tu dosa. Bila dosa dia akan dihukum di hari akhirat khususnya. Jadi tenang ni sampai tahap meloncakkan daripada jiwa yang rasa beban dalam buat ibadah, dia akan naik dalam rasa seronok buat ibadah. Diingat kepada satu tazkirah daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat. Mantan Mursyid Am kita lah, mantan Menteri Besar dari Kelantan, Darul Naim. Ulama yang cukup hebat. Dia pernah sebut kata, nak tahu ke tidak hati kita ni seronok buat ibadah ke tidak? Bila kita baca Quran tu macam kita, analogi dia makan benda yang sedap. Bila kita makan makanan yang sedap, apa yang ada pada selera kita nak tambah. Bila maksud nak tambah, jiwa kita tu yang ada selera tu dia kena dengan cita rasa yang ada pada makanan tersebut, yakni lazat, sedap dan tak tambah. Tambah tak tambah nombor 2.
Tapi keinginan tambah tadi tu ada. Sama ada tambah ataupun tidak bergantung pada keadaan. Mungkin tak tambah sebab apa? Dia sedang diet, dia kena kawal dia punya kuantiti makanan dia itu. Dia mungkin tak tambah kerana apa? Kerana dia lepas makan dia ada urusan lain. Jadi dia tak boleh menghabiskan masa yang banyak untuk makan. Mungkin dia tak tambah kerana mungkin makanan yang dia beli itu cukup-cukup dengan wang yang dibelanjakan. Dia tak ada wang yang tambahan. Jadi tak tambah ataupun tidak, itu nombor dua, bergantung pada keadaan, kondisi. Tetapi perasaan nak tambah tu ada, itu menunjukkan benda tu dirasai sedap oleh selera kita. Begitulah kalau kita ngaji Quran, seumpamanya pun almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat kata apa? Kalau betul kita seronok baca Quran, kita time baca tu kita rasa tambah lagi. Nak tambah lagi baca. Habis satu muka surat, habis satu muka surat, rasa nak masuk muka surat yang kedua. Habis muka surat yang kedua, nak masuk muka surat yang kedua. Cuma tak dapat nak masuk muka surat yang keempat. Sebab apa? Oh, rupanya waktu rehat Zuhur tinggal sikit, kena siap-siap masuk ke pejabat pula. Maka tak dapat sambung nanti. Jadi dapat tambah tak tambah tu nombor dua, bergantung pada keadaan. Tapi keinginan Allah nak tambah. Tapi kalau kita baca, bila nak habis ni? Kita buat halaqah kan? Halaqah. Kita buat kumpulan pengajian Al-Quran Al-Karim. Baca. Allah, kena pula sampai giliran kawan kita tu. Dan kawan kita tu pula tu baca dalam keadaan biasa. Bukan sekadar biasa, merangkak-rangkak pula kita pun Allah. Bila lah nak habis ni? Sedangkan sama ada dia baca merangkak-rangkak ke tidak, itu pada kelancaran bacaan dia itu. Adapun apa yang dibaca tetap sama, kalam Allah. Nampak tak? Hati kita. Sebab itu, dah mesti ditarbiah. Syoknya dalam buat ibadah ni sampai tahap daripada mula-mula rasa bebanan, maka dia jadi ni. Dan Nabi SAW sangat menjaga golongan pemuda ni. Nah, golongan pemuda ni, dia ada cabaran banyak kerana keinginan ketika itu sangat kuat dan nafsu dia sangat bergelora. Dan di dalam Islam digalakkan kepada kaum muslimin daripada kalangan orang-orang muda ni khususnya, ya syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-saum fa innahu law wija. Wahai golongan pemuda, siapa kalangan kamu yang mencukupi alba'ah, yakni ada kemampuan, tak kelengkapan dari sudut persediaan zahir dan batin dia, maka kahwin. Tak. Nah, kerana dengan perkahwinan itu fadilat besar dia apa? Aghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa ahsanul farj, menjaga kemaluan, kehormatan. Namun kalau siapa tak mampu, dah ada kekangan, ada bebanan yang lebih, ada halangan yang lain, maka Nabi sarankan untuk dia berpuasa. Kerana dengan puasa itu akan memotong, yakni memotong syahwat dia tadi tu, keinginan tu dibendung. Siapa yang mampu. Kalau nak bincang berkenaan dengan pembentukan Baitul Muslim, kita bincang nanti. Kadang-kadang bila kita berhadapan, ada keinginan laki dan perempuan, tapi ada masalah dari sudut keluarga. Ustaz, macam mana Ustaz? Bila kita bagi tok di antara soalan, di antara soalan yang popular daripada 101 soalan. Banyak tu. Bila melibatkan persoalan jodoh dan bila nak kita panggil nak matchkan pasangan, dia tanya, Ustaz, saya dah ada calon, tapi mak ayah saya ada calon yang lain. Macam mana? Macam mana? Mojo dia tanya macam mana? Kalau tanya, Ustaz, saya dah ada calon, mak ayah saya pun dah ada calon, kalau saya kahwin dua-dua sekaligus, apa pandangan Ustaz? Mojo dia tak cakap macam tu. Kan? Jadi dia tanya, Ustaz macam mana? Kerana apa? Kerana hubungan anak dan ibu ayah tadi tu tak ngam. Dah melibatkan macam mana Ustaz? Takkan nak macam berlaku cerita Hindustan, lari di sepadan negara, tanpa wali hakim di negara kita. Takkan pula nak mengorbankan rasa
demikian. Macam-macam lah cerita Hindustan ke apa. Jadi macam mana? Dia sebenarnya ada benda teknikal yang boleh diurus. Tapi kita bincang. Tapi nak kata, ada sebabkan itu, umumnya galakan kahwin adalah bersifat tuntutan. Tidaklah sampai tahap wajib, tapi hukum asalnya menjadi kepada sunat. Dan digalakkan. Tapi dalam keadaan kita tahulah ada hukum-hukum yang boleh berubah pada illah yang tertentu menyebabkan jatuh kepada haram, jatuh kepada wajib. Itu perbincangan dalam bab munakahat. Tapi Nabi suruh. Kerana apa? Kerana tujuan daripada kahwin itu aghaddul basar. Menundukkan pandangan dan menutup kemaluan. Kenapa disebutkan oleh Nabi SAW menunduk pandangan susunan yang awal, kemudian baru menjaga kemaluan? Bahkan dalam surah An-Nur, ayat yang ke-30 dan 31 pun sama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, tundukkanlah pandangan dan jagalah kehormatan mereka, kemaluan mereka. Ayat 31 pun sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Jadi katakanlah kepada wanita yang beriman juga, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan, yakni kehormatan mereka. Disebut pandangan kerana dalam kitab tafsir ayat hukum karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama hebat daripada Syria, kerana mata tadi menjadi rangsangan kepada seksual. Mata di antara faktor utama menjadi rangsangan kepada seksual tadi. Bila menundukkan pandangan, maka di situ dia sudah menyekat besar peratusan ke arah seksual tadi tu. Sebab itu, kahwin salah satunya dan diberikan saluran untuk kita memenuhi kehendak syahwat dalam keadaan yang diizinkan oleh syarak. Kerana manusia memang diciptakan ada rasa keinginan. Amru Khalid, seorang motivator yang hebat di negara Arab, menulis satu buku yang bertajuk Inni Ja'ilun fil Ardi Khalifah. Iktibas perkataan daripada Al-Quran apabila Allah Ta'ala menyebutkan kepada para malaikat, Allah Ta'ala nak menciptakan satu makhluk, iaitu manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Maka dalam tajuk itu dibawa cerita berkenaan dengan manusia. Bermula dengan kejadian Adam. Bermula dengan kejadian Adam. Dan di antara yang disebutkan di situ, memang di antara sifat yang ada pada manusia ni, dia ada berkehendak kepada pasangan. Sebab itu Adam sekalipun diberikan nikmat yang hebat oleh Allah di syurga, tapi hati dia itu tetap nak mencari pasangan daripada jenisnya, yakni manusia. Kerana ketika itu dia hanya seorang manusia, dia adalah pemula manusia. Sebab itu jangan pula contoh kadang-kadang ada beberapa keadaan uruf yang perlu diperbaiki. Dia kematian pasangan dia. Tak kisahlah dia tu isteri ke, dia tu lelaki ke, perempuan ke, dia kematian pasangan dia. Kalau dia perempuan, pasangan dia mati, suami. Kalau dia tu suami, pasangan mati dia adalah isteri. Ada kematian pasangan. Kemudian tak lama lepas tu, dia rezekikan oleh Allah. Dapat jodoh, berkahwin. Jangan pula kita kata, tu tak sayang lah tu, bekas isteri dia, bekas suami dia. Sanggup kahwin dengan lain. Siapa yang ajar macam tu? Islam tak ajar. Islam tak ajar macam tu. Kerana apa? Kerana keinginan secara syahwat yang diberikan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, maka itu dibenarkan. Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku lebih rela mati dalam keadaan sedang, bukan sedang, dikira sebagai orang yang berkahwin, berbanding daripada mati dalam keadaan mereka yang bujang. Kerana apa? Bila dalam keadaan kahwin, maka jika diikut dari sudut inilah perintah syarak, jaga batasan dan seumpamanya, jangan ada masalah rumah tangga pula. Kita dalam keadaan hidup yang penuh dengan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan menggembirakan pasangan kita,
suami mengembirakan, berlaku baik kelakuan dengan isteri tadi itu adalah perintah daripada Allah. Dan bila perintah daripada Allah kita turut, maka setiap perkara dia gelak, dia seronok, dia senyum, dia bahagia, mendapat pahala. Allah Ta'ala sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi baik, ini salah satu dari sudut Nabi nak suruh usia muda tadi itu. Dan Nabi sebut khusus kepada kalangan orang muda, walaupun orang tua pun boleh kahwin kalau terpulang kepada keinginan dan pada perancangan dia tadi itu. Baik. Jadi nak katanya dari sudut usia muda ni adalah satu usia yang sangat penting dan ia kritikal. Sebab itu zaman sekarang ni, zaman yang kita panggil, kadang-kadang kita terkejut kerana dunia tanpa sempadan dan kelajuan maklumat yang kita sebagai mak ayah pun tak terkawal. Ingat lagi tahun lepas, berapa saya tak ingat. Bulan Julai 2019, awal bulan Julai tak silap, apabila satu laporan berita menyatakan budak-budak yang berusia 12 tahun, yakni darjah 6, ditangkap di sebuah rumah pengasuh kerana merogol kanak-kanak perempuan yang berusia 4 tahun. Umur 12 tahun. Dan bila dia siasat adalah kesan daripada pengaruh telefon bimbit, melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab itu usia muda ni sangat penting, sebab maka umat Islam perlu membina generasi mudanya itu, memanfaatkan masa muda ni itu agar dibentuk menjadi satu perkara yang berdisiplin dalam hidup untuk meneruskan kehidupan yang memiliki akidah yang sahih. Imam As-Albani kan, Muasafat Tarbiyah, akidah salimatul akidah, akidah yang sejahtera, sahihul ibadah, ibadah yang sahih, matinul khuluq, akhlak yang baik, qawiyul jisim, kekuatan tubuh, apa lagi, munazzaman fi syu'uni, yang tersusun gerak kerja dia, dan harisun ala waktihi, yang memelihara waktu dia. Macam-macam lagi lah, yang 10 ciri-ciri muasafat tarbiyah untuk individu tadi. Maka usia muda ni menjadi satu sasaran. Bahkan kalau kita lihat dalam negara-negara yang mengamalkan gelanggang ataupun politik yang bersifat demokrasi pada wujudnya pilihan raya, peratusan kalangan orang-orang muda sebagai pengundi adalah satu peratusan yang tidak boleh dipandang remeh, kerana dia boleh mempengaruhi kepada keputusan hasil daripada keseluruhan pungutan suara yang diberikan tersebut. Sebabkan itulah kita minta kita mesti mendampingi golongan muda, dan kita yang masih lagi dalam konteks usia muda, yakni sama ada nak letak bawah 40 tahun ke berapa ke, kita mesti menjaga diri kita, memastikan waktu muda kita ni termasuk sebagaimana yang Nabi SAW sebut, yang kita bacakan tadi awal hadis tadi, salah satu golongan yang mendapat naungan arasy Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda, pemuda yang dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda ni lah nak hafal Quran, nak hafal matan-matan, otak dalam keadaan sedang bergeliga dan cergas. Sebab itu saya ingat waktu belajar kat masa tahun pertama dulu, antara perkara yang dimanfaatkan, kita sama kawan-kawan ada masa lapang sikit, kita buat satu jadual hafal Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mengandungi 42 buah hadis oleh Al-Imam An-Nawawi yang susunnya, serta matan Ajrumiyah, dan juga matan Bina dan Saraf. Walaupun tak berapa ingatlah secara susunan tertibnya, tapi dari sudut tahulah juga. Tapi waktu tu diambil peluang. Diambil peluang tadi. Maka begitulah dalam tempoh PKP, waktu baru ni bila kita banyak masa di rumah selain daripada aktiviti bermanfaat yang kita buat, maka sepatutnya juga, dan mungkin boleh digunakan sekarang, kita menghafal beberapa surah-surah
lazim atau surah-surah yang menjadi kebiasaan yang kita baca. Jadi insya-Allah bual bicara kita seri 1 ni, kita ambil tajuk yang pertama ni tentang pentingnya usia muda, golongan muda. Maka golongan muda yang ada kefahaman Islam mesti bergerak kuat bagi memastikan dakwah Islam, kerja-kerja Islam ini tersebar dengan lebih luas. Kerana di hadapan sana kita mengalami kesukaran. Seumpama ada satu apa kita panggil black hole, lubang hitam, ataupun kita panggil apa, vacuum ke apa. Kita nak menerobos golongan muda yang pelbagai agak payah. Maka tak dapat tidak, salah satunya juga kita kena ada orang-orang daripada kalangan yang jiwanya mahukan kepada Islam. Mereka lah yang menjadi jambatan untuk kita mendekati mereka. Jadi salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita borak pada malam ni diberkati oleh Allah. Ada soalan ke? Tak ada. Kalau ada, tinggalkanlah kat ruangan komen. Kita buat semang-semang saja. Nanti insya-Allah kita akan simpankan juga setiap kali siri-siri bual bicara buku berkaitan dengan 20 tip usia muda berpahala ni, kita akan rekodkan dan kita akan simpan di dalam channel YouTube Zuhairi Saiman. Nanti untuk akan datang, kalau kita berjaya, mudah-mudahan diberikan kuasa oleh Allah, kita selesaikan 20 perbincangan tip ni. Nanti kita akan buat secara ringkas playlist Naremain. Kalau siapa yang nak ulang kaji, nak dengar kembali ataupun sebar pada orang ramai yang tak sempat untuk dengar secara langsung, boleh sangat dialu-alukan. Macam yang sedia ada lah yang sekarang ini di dalam channel YouTube Zuhairi Saiman. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah Ta'ala berikan keberkatan. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua, sama ada dekat jauh, sama ada yang dengar secara fokus ataupun dengar secara sambilan. Apa sahaja keberadaan kita, yang paling utama kita terus mendekatkan hubungan kita dengan Allah, memanfaatkan masa kita. Jadi kita akan sambung pada bual bicara berkenaan dengan 20 tip usia muda berpahala pada minggu hadapan setiap hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. InsyaAllah pada malam esok, ikhlas sikit. Esok pada pukul jam 8 malam sehingga 9.30 malam. Esok Rabu 10 hari bulan. 8 malam sehingga 9.30 malam kita ada bengkel Tadabbur Surah An-Nur. Untuk kumpulan yang kedua. Sebenarnya dah kumpulan yang keempat dah. Secara talian, online. Kertas kerja dibekalkan. Kalau ada yang minat, boleh juga WhatsApp saya. Ataupun di Facebook Messenger. Ataupun di ruangan komen Facebook mana-mana. Kita akan baca. Yuran dikenakan kerana kita sediakan kertas kerja. InsyaAllah sangat bermanfaat. 64 ayat keseluruhannya akan kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.